Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk topik yang kedua dan ketiga, jenis-jenis ilmu hadis. Kemudian topik tiga, satu, ilmu mukhtalif wal mushkil hadis. Tapi dalam silibus kamu dia tulis ilmu mushkil hadis ataupun ilmu ta'wil mushkil hadis. Tapi sebenarnya nama sebenarnya adalah ilmu mukhtalif dan juga satu lagi ilmu mushkil hadis. Kemudian yang keduanya ilmu nasih wal mansukh fil hadis, tentang hadis. Yang ketiganya ilmu gharibul hadis dan yang terakhirnya ilmu ilalul hadis. Jadi secara umumnya kita nak tahu jenis-jenis ilmu hadis yang sangat banyak. Kita akan pergi satu persatu. Yang seterusnya kita masuk topik yang ketiga, iaitu ada beberapa ilmu hadis yang lain. Yang pertamanya ilmu mukhtalif wal mushkil hadis. Dalam silibus kamu dia letak ilmu mushkil hadis sahaja. Tapi Ustaz rasa mukhtalif hadis ini juga perlu ketahui. Jadi kita bincangkan bersama. Jadi kedua-dua ilmu ini kadang-kadang dibincangkan sekali dan kadang-kadang secara berasingan. Mukhtalif hadis maksudnya ilmu yang membahaskan hadis-hadis yang seolah-olah pada zahirnya kita tengok ni dia ni nampak bercanggah di antara satu sama lain. Jadi ada dua hadis, dia ni dua-dua ni nampak bercanggah. Tapi sebenarnya hadis ini boleh diselaraskan dengan cara kita membuang keraguan padanya. Antara caranya adalah yang pertamanya kita memberi maksud kepada setiap hadis itu, maksud yang berlainan supaya tidak bercanggah. Sama ada dia umum dengan khusus ataupun dia menerangkan tafsiran yang lebih lanjut ataupun seumpamanya. Kalau tak boleh juga, kita kena ketahui hadis mana yang dulu, hadis mana yang belakang. Sebab kita boleh guna ilmu nasih wal mansukh. Maksudnya ilmu nasih ni, hadis yang nasih yang datang kemudian ni kita amalkan. Hadis yang datang, hadis yang awal dulu, kita dinamakan hadis mansukh, itu diabaikan. Kalau tak boleh juga, kita kena tarjih. Tarjih dengan melihat hadis mana yang lebih kuat untuk menjadi amalan. Jadi ini ilmu mukhtalif wal mushkil hadis dan kita fokuskan sekarang ni kepada ilmu mukhtalif hadis. Jadi untuk cara nak serasikan dua hadis yang pada zahirnya nampak bercanggah itu dengan cara kita memberi maksud yang berlainan supaya tidak bercanggah, ataupun kalau tak boleh kita kena lihat yang mana nasih yang mana mansukh. Jadi yang datang dahulu itu kita abaikan, kita ambil yang datang, hadis yang datang awal, datang kemudian untuk diamalkan. Kalau tak boleh juga, kita kena tarjih salah satu hadis yang kuat untuk dijadikan sebagai amalan. Justru ilmu ini sangat sulit dan sukar dan memerlukan ahli hadis memiliki pemahaman yang mendalam tentang teks hadis. Jadi perlu gabung banyak ilmu lah. Ilmu hadis, ilmu usul fiqh, isu fiqh dan seumpamanya. Ini contoh kita namakan mukhtalif hadis. Contohnya ada hadis sebut iza kana al-ma'u qullatan lam yahmil khabas. Kalaulah air itu cukup 2 kolah ataupun lebih, maka dia tidak dikira najis. Maksudnya kalau kita ambil wuduk sebagai contohnya, air 2 kolah itu boleh kita terjun dalam 2 kolah tu. Ambil wuduk, tidak ada masalah. Tapi di sana ada hadis yang lain, iaitu hadis berbunyi al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghayyara launahu aw ta'mahu aw rihahu. Air itu bersih, dia tidak bernajis kecuali apabila berubah launahu, dia punya warnanya, ta'mahu, rasanya, ataupun rihahu. Maksudnya hadis ini dia bertentangan dengan hadis pertama. Sebab hadis pertama kata air 2 kolah tak jadi najis. Hadis kedua pula kata apa? Kalau berubah sifat, warna, rasa dan bau, maka dia dikira sebagai najis. Jadi dua-dua hadis ini bercanggah. Jadi bagaimana kita nak selaraskan? Jadi kita selaraskan dengan ada maksud yang khusus, ada maksud yang umum. Maksudnya di sini air 2 kolah itu dia tidak bersifat najis, tetapi
kalau dia berubah sifat, walaupun air dua kolah ni, tapi oleh kerana dia berubah sifat dia, baunya busuk dan seumpamanya, dia mesti dipanggil air yang bernajis. Satu, maksudnya dia bukan air mutlak lah. Yang keduanya, boleh kita faham juga, air yang kurang 2 kolah. Kurang 2 kolah. Tapi dia tak berubah. Air dia pun okey, putih. Ya? Dia juga dianggap sebagai air yang kalau masuk najis dalamnya, dia dianggap sebagai najis. Sebab dia kurang 2 kolah. Ini faham bagaimana kita nak mentaufikkan, kita nak menserasikan di antara dua hadis yang mukhtalif, dua hadis yang bercanggah. Okey. Yang seterusnya, ilmu muskil hadis. Muskil hadis ni maksudnya ilmu yang membahaskan tentang hadis yang pada zahirnya hadis ini bertentangan dengan nas Al-Quran, bertentangan dengan hukum-hukum syarak, bertentangan dengan asal-asal Islam, sehingga dia nak contohnya dia nak menyamakan, mensekutukan Allah dengan makhluk. Ini dipanggil hadis-hadis yang muskil. Jadi hadis-hadis ini kalau kita nak bicara kan, dia perlu melihat kepada ilmu muskil hadis, mesti ada ilmu untuk mentakwil, tentang hadis-hadis muskil. Sebab apa? Sebab ilmu ini dia boleh menolak fahaman-fahaman sesat yang menyamakan Allah dengan makhluk, serta menolak penyelewengan ke atas syariat Islam, malahan kepada peribadi Nabi SAW sendiri. Seolah-olah nampak macam Nabi SAW ni, dia ni nak fahaman mujassimah, nak seolah-olah nampak hadis ni menyatakan Allah ni sama dengan makhluk. Sebenarnya tidak. Okey. Jadi ulama kena tahulah pemahaman yang mendalam terhadap maksud ini. Antara kayanya ilmu mukhtalif wal muskil hadis, ilmu yang kita bicarakan ini, sama ada muskil ataupun mukhtalif, antaranya ikhtilaf hadis Imam Syafi'i, ta'wil mukhtalif hadis Ibn Qutaybah, syarah muskil asar Imam Tahawi, banyak. Jadi kita lihat dulu contoh muskil hadis. Ini salah satu hadis yang bersifat dengan mujassimah ataupun bersifat dengan tasbih Allah dengan makhluk. Contohnya apa dia? Idza takharraba 'abdu ilayya shibran, apabila hak seseorang hamba tu hampir kepada aku sejengkal, takharrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan hampir kepadanya satu hasta. Maksudnya makhluk dekat kepada aku sejengkal, Allah akan dekat lagi sehasta. Wa idza takharraba minni zira'an, kalau makhluk itu kamu ni dekat kepada aku sehasta, takharrabtu minhu ba'a, aku akan dekat dengan dia sedepa pula. Wa idza atani masya, kalau kamu datang kepada aku berjalan, ataituhu harwala, aku akan datang kepadanya akan berlari. Maksudnya zahir hadis ni dia membawa kepada tasbih, tajsim kepada manusia. Seolah-olah Allah ni pun buat macam mana manusia juga. Seolah-olah Allah ni boleh berlari juga kepada manusia. Zahir hadis begitu. Sebab itulah kita memerlukan takwil daripada ulama-ulama yang mahir. Rupanya sebenarnya hadis ini pemahamannya adalah bersifat tamsil, bersifat kinayah, bersifat kiasan. Maksudnya di sini bukanlah Allah itu bergerak sehasta, bergerak sedepa. Bukan Allah tu lari, tapi maksudnya sesiapa yang mentaati Allah SWT dikurniakan pahala yang banyak. Dan pahala itu bersifat segera. Bersifat segera kan, lari kan? Bersifat segera. Ini semuanya ilmu takwil dalam hadis-hadis yang muskil. Hadis-hadis yang memerlukan penjelasan yang lebih gitu. Sebab itulah kita sebagai pelajar ni, kalau kita jumpa hadis-hadis yang bersifat begini, kita kena berhati-hati. Tanyalah kepada ustaz-ustaz, tanyalah kepada mereka yang lebih mengetahui. Kemudian yang keduanya ilmu nasih wal mansuh. Ilmu nasih wal mansuh ini dalam hadis dia juga ada dalam Quran. Ini adalah hadis, adalah ilmu yang membicarakan tentang hadis-hadis yang bertentangan. Dan kedua-dua hadis ini sebagai contohnya tidak dapat disatukan. Jadi keputusan yang dibuat, kita ambil yang pertama, yang mana datang belakang, datang lewat. Yang mana dah lama tu kita akan abaikan.
Jadi hadis yang datang dahulu ni kemudian kita kemudian dihapuskan, kita panggil hadis mansukh. Hadis lama ni panggil hadis mansukh. Sementara hadis yang datang kemudian, maksud hadis baru sebagai gantian dipanggil nasikh. Jadi hukum hadis yang mansukh itu akan terbatal, maka hukum baru akan mengambil alih, iaitu dipanggil hadis yang nasakhnya. Cumanya ilmu ni sangat penting dan sangat sukar. Sebab itu Imam Zuhri kata apa? Pengetahuan tentang hadis nasikh wal mansukh amat memenatkan dan melemahkan para fuqaha. Ini sebab apa? Sebab kita kena lihat dengan lebih mendalam. Antara karyanya yang terkenal dalam ilmu nasikh wal mansukh adalah An-Nasikh wal Mansukh Imam Ahmad, Nasikh al-Hadis wal Mansukhi Ibn Shahin, dan Tadrij al-Ahadith al-Mansukhah oleh Ibn Jauzi. Ini antara kitabnya. Dan ini contoh hadis nasikh wal mansukh. Ada satu hadis sebut apa? Nahaitukum an ziyaratil qubur. Aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur. Fazuruha. Tapi sekarang ziarahlah. Nampak tak? Dalam satu hadis ni ada dua-dua, iaitu ada nasikh pun ada mansukh pun ada. Dulu-dulu Nabi sebenarnya melarang ziarah kubur. Itu dipanggil yang hukum lama yang telah dimansukhkan oleh hadis yang baru ataupun hadis oleh penerangan yang baru, iaitu harus fazuruha. Maka sekarang ni kamu boleh ziarah kubur. Ini maksudnya nasikh wal mansukh dalam satu hadis. Di sana nasikh wal mansukh juga wujud dalam dua hadis yang berbeza. Kadang-kadang dimansukhkan juga melalui kata-kata para sahabat dan seumpamanya. Ini kena belajar lebih lagi lah. Ustaz hanya bawa satu contoh sahaja. Okey, yang ketiganya ilmu gharibul hadis. Gharib ni biasakan pelik kan? Ganjil. Ganjil pelik. Iaitu ilmu yang menerangkan makna pada teks hadis yang sukar difahami. Maksudnya ada satu teks hadis ni memang kita tak faham. Jarang digunakan. Jarang orang guna. Jadi maksudnya kita tak tahu. Atau mempunyai maksud yang tersembunyi. Termasuk lafaz ganjil yang tidak difahami. Kita jarang jumpa ganjil, ada maksud yang lain. Itu dipanggil gharibul hadis. Perkataan yang gharib. Ilmu ini sangat penting. Sebab apa? Sebab bagi seseorang hadis, dia nak menceritakan, menerangkan tentang hakikat sebuah hadis, Nabi SAW yang sebenarnya dia kena tahulah maksudnya. Kalau tidak, orang awam akan tak faham dengan maksud hadis yang sebenar. Sebenarnya kalau ikut sejarahnya, ilmu ini sebenarnya datang hasil daripada perluasan wilayah Islam. Di mana khalifah-khalifah Islam, terutamanya pada zaman Umar dan juga Uthman, mereka membuka wilayah-wilayah baru. Jadi ramai di sana umat bukan Arab peluk Islam. Jadi mereka ni berjumpa dengan lafaz-lafaz dalam hadis Nabi SAW ni yang mempunyai nilai sastra yang tinggi, yang mereka tidak dapat faham. Jadi timbullah ulama-ulama muncul untuk memahamkan mereka itu, lalu akhirnya terciptalah dipanggil ilmu gharibul hadis. Di antara karya yang terkenal adalah oleh Abu Ubaid Al-Basri dan Ibn Jauzi. Juga Ibn Asir pun ada An-Nihayah fi Gharibul Hadis wal Asar. Kitab gharib hadis yang sangat terkenal. Kalau kita nak ambil contoh, ini Ustaz ada bekalkan dengan dua hadis. Cuba kamu tengok elok-elok. Hadis pertama ni diriwayatkan daripada Imran bin Husain. Hadis kedua ni diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Tapi hadis pertama ni kalau kita tengok, dia kata apa? Imran Husain kata, qala kanat bi bawasir. Aku ni terkena buasir. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an solat. Macam mana aku nak sembahyang ni? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'ima." Kamu berdiri, kamu solat secara berdiri. Buasir tak boleh duduk kan? Cara berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida. Kalau kamu tak mampu, kamu duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Kalau kamu tak mampu duduk juga, kamu solat secara sisi. Solat secara sisi, janbin. Lalu timbul persoalan. Janbin ni adalah gharib. Pelik. Apa maksudnya? Sukar difahami.
Sukar difahami kan? Jadi bagaimana nak selesaikannya? Rupanya bila kita melihat kepada hadis lain, ada satu hadis lagi diriwayat oleh Ali bin Abi Thalib. Di sana hadis yang sama, tapi di sana di hujungnya ada penambahan. Kalau kamu tak boleh solat secara duduk, kata shalla ala janbihi aiman mustaqbilal qiblah. Sembayanglah di sisi ataupun di lambung kanan dengan keadaan kamu menghadap kiblat. Jadi barulah jelas. Rupanya jambin ni, hadis gharib, perkataannya gharib ini maksudnya solat dengan cara mengiring. Dengan lambung kanan ini duduk, kemudian kita menghadap kepada kiblat. Itu baru jelas. Ini dipanggil sebagai ilmu gharibul hadis, iaitu ilmu berkaitan hadis yang jarang jumpa dan ada maksud yang tersembunyi. Dan dalam kes ini perkataannya adalah janbin tadi. Okey. Yang terakhirnya adalah ilmu ilal hadis. Ilal. Ilal ni maksudnya ilat. Ilat maksudnya sebab, iaitu ilmu yang membicarakan tentang sebab-sebab ataupun ilat ataupun kecacatan yang tersembunyi. Ilah ini ataupun ilat ini adalah kecacatan yang tersembunyi, yang pada zahirnya hadis itu sebenarnya nampak baik, nampak tidak ada cacat, tapi sebenarnya hadis ini ada kecacatan, dan kecacatan ini menyebabkan hadis ini ditolak menjadi hadis dhaif. Malahan kalau kita bicarakan antara bahagian hadis dhaif, ada satu hadis dipanggil hadis mu'allal. Hadis mu'allal ni maksudnya hadis yang ada ilat hadis. Kategori hadis dhaif. Ilal ini dia boleh berlaku pada sanad, pada matan dan juga pada kedua-duanya. Dan biasanya hatta ulama hadis pun kadang-kadang sukar untuk mengesan. Sebab ilal hadis ini memerlukan kepakaran. Ulama hadis yang sangat hebat, memerlukan penghafazan yang meluas, memerlukan pemahaman dan penelitian pada setiap turuk hadis. Macam kita ni tengok satu turuk, satu jalan saja. Tapi orang yang mahir, ulama muhaddisin, ulama hadis ni, dia kaji setiap turuk, barulah dia akan berjumpa dengan ilat. Macam hadis tadi kan, hadis tentang gharib tadi. Kalau kita tak kaji kedua-dua sanad, kita tidak akan berjumpa, tidak akan faham. Begitu juga ada ilal. Malahan ada ilal ni, ramai ulama karang, dahulu lagi antara ni, Imam Ali Al-Madini, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Abi Hatim, iaitu tentang hadis-hadis ilal. Okey. Kita ambil contoh. Ini contoh yang sangat baik. Kamu tengok di slide, ada dua hadis ni. Hadis pertama ni riwayat Ibnu Abi Hatim. Ini daripada hadis mu'allal. Sebab apa? Ada ilat. Ilat ni di mana? Ilatnya ada pada sanad, ada pada matan. Cuba kamu tengok warna merah. Warna merah tu adalah sanad kan? Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Zuhri, daripada Salim. Tapi hadis kedua adalah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Cuba tengok siapa yang riwayat. Daripada Zuhri, daripada Abi Salamah. Sebab itulah hadis pertama ni Abi Hatim ni bila dia tanya Ibnu Abi Hatim ni bila dia tanya kepada ayah dia nama Abu Hatim, ayah dia kata apa? Fasami'tu abi yaqul, aku mendengar bapa aku berkata haza khata. Ini tak betul. Zuhri daripada Salim tak betul. Yang betulnya adalah Zuhri daripada Abi Salamah, daripada Abu Hurairah sebagai contohnya Dalam kes ni daripada hadis ini matan ini sebenarnya tak betul lah. Daripada Salim tu tak betul, daripada Ibn Umar pun tak betul. Jadi Zuhri sebenarnya mendengar daripada Abi Salamah. Jadi ini terbukti bila kita semak Sahih Bukhari memang terbukti. Itu daripada salah dari segi sanad. Ilal sanad. Ilal matan pula macam mana? Dalam hadis mu'allal tadi, kalau kita tengok, dia kata apa? Man adraka rak'atan minal jum'ati faqad adraka solat. Siapa yang sempat untuk solat, maksudnya dia tempat takbir lah. Sebelum rukuk tu, rak'atan, satu rakaat dalam solat Jumaat, maka dia akan mendapat rakaat. Tapi rupanya tak betul, salah. Sebab apa? Sebab itu adalah benda yang cacat. Sebenarnya yang betul adalah merujuk kepada riwayat Imam Bukhari. Man adraka rak'atan minas solah.
barang sesiapa yang sempat satu rakaat daripada solat, maka dia akan mendapat rakaat solat. Maksudnya bila kita tinjau rupanya hadis mu'allal ni dia kata apa? Rakaatan minal Jum'ah. Tak betul, sebenarnya rakaatan minas solat. Itu baru yang betul. Jadi kita dapat lihat bahawa di sana ada ilal pada sanad dan juga ada ilal pada matan. Jadi Ustaz Asa setakat itu sahaja untuk 8 jenis hadis mengikut silibus kita, iaitu 4 pada bahagian topik kedua dan 4 pada bahagian topik keempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.